Shalom saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur dan bersukacita untuk persekutuan melalui talian pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kerana mengurniakan nafas dan hidup kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di antara saudara-saudari yang dilanjutkan melalui talian. Terima kasih Tuhan untuk segala karunia yang diberikan kepada kami. Kami juga minta ampun Tuhan sebab kami sentiasa berdosa terhadap Engkau dalam pemikiran, pertuturan dan perbuatan kami. Kami bertaubat dan minta Tuhan menyucikan kami dengan darah Yesus Kristus penyelamat kami. Berikan kami hati yang bersih, menukar hati kami yang buruk dan kotor. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Pimpin kami untuk lebih mengenali-Mu, mengalami penyertaan-Mu dan memperoleh kuasa-Mu untuk hidup sebagai seorang anak yang mengikut kehendak-Mu. Dengarlah doa anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 61. Dengarlah rayuanku, ya Allah, dengarlah doaku. Dari hujung bumi, aku akan merayu kepada-Mu ketika hatiku tertekan. Bimbinglah aku ke tempat batuan yang lebih tinggi daripadaku. Kerana Engkaulah tempat aku bernaung, menara perkasa yang melindungku daripada musuh. Aku akan tinggal di kemah suci-Mu selama-lamanya. Aku akan berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Kerana Engkau, ya Allah, telah mendengar segala janjiku. Engkau telah memberiku warisan mereka yang takut akan nama-Mu. Engkau akan melanjutkan usia raja, hayatnya dan juriatnya turun-temurun. Dia akan berada di hadirat Allah selama-lamanya. Kurniakanlah kasih dan kesetiaan yang akan memeliharanya. Maka aku akan menyanyikan pujian bagi nama-Mu selama-lamanya untuk menunaikan janjiku setiap hari. Mazmur 61 adalah Mazmur Daud yang menyeru kepada Tuhan supaya doa dia didengar oleh Tuhan. Daud amat memahami siapa yang membimbing hidup dia, siapa perkasa yang melindungi dia, siapa bantuan dia. Siapa yang betul-betul mengambil berat terhadap dia. Semasa Daud mengalami malapetaka, hatinya tertekan. Dia tahu dari siapa yang harus dia minta bantuan, yaitu Tuhan Allah. Dalam doa Daud kepada Tuhan, dia mengenali Tuhan sebagai bimbingan dia ke tempat tinggi. Tuhan ialah tempat dan perkasa pelindungan dari musuh. Kemah suci Tuhan adalah tempat kediaman yang Daud ingini. Naungan sayap Tuhan tempat Daud berlindung. Tuhan ialah pendengar doa janji Daud. Tuhan ialah pengurnia warisan. Tuhan ialah pengurnia usia dan juriat. Tuhan juga pengurnia kasih dan kesetiaan. Dari siapa kita minta tolong semasa berada di dalam keadaan yang sukar dan tertekan? Apabila menghadapi malapetaka, belajarlah dari Daud. Dia tidak minta dengan berhala. Sasarannya dia tepat kepada Tuhan. Dia berkenan dengan Tuhan. Tidak kira apa sahaja keadaan kita sedang mengalami pada saat ini. Ingatlah Tuhan yang bimbing, Tuhan perkasa pelindungan. Kemah suci Tuhan kediaman kita. Naungan Tuhan menyokong kita. Tuhan yang mendengar doa. Tuhan yang mengurnia warisan. Tuhan yang mengurnia usia dan juriat. Tuhan yang mengurnia kasih dan kesetiaan. Selain daripada Tuhan, tiada lain yang berupaya menolong. Saudara-saudari, apa yang membebankan hatimu?
Beritahulah dengan Tuhan, sekarang juga, biarlah Dia yang membantu kamu untuk mengatasi cabaran hidup ini dan menghiburkan hatimu. Mari kita doa untuk diri sendiri. Terima kasih Tuhan kerana mendengar seruan kami. Kami akan menyanyikan pujian-pujian kepada nama-Mu selama-lamanya. Kami akan menunai janji kami untuk menyembah-Mu segenap hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Seterusnya kita akan berdoa untuk kehidupan orang asli di Sarawak. Mereka termasuklah kaum Iban, Bidayuh, Kenyang, Kanyang, Kedayan, Murut, Punan, Bisaya, Lumbawang, dan banyak lagi. Mereka menyumbang kepada 40% penduduk di Sarawak. Ramai yang telah berpindah ke kawasan bandar untuk mencari rezeki hidup, dan ada juga yang masih tinggal di kawasan pedalaman. Cara hidup mereka dipengaruhi oleh adat istiadat dari keturunan dan terikat kepada komuniti masing-masing. Duka citanya, kita mendapati banyak amalan dan cara hidup mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Orang asli memerlukan Injil Kristus. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Mari kita berdoa supaya mereka mengalami perubahan hidup, menjadi orang yang baru dalam Kristus. Kita doa supaya orang asli dibebaskan daripada kepercayaan nenek moyang, seperti kepercayaan kepada mimpi buruk, hantu, jin, sembah berhala, kepercayaan karut dan sebagainya. Kita doa supaya hati mereka terbuka kepada Injil Yesus Kristus melalui mimpi berjumpa dengan Tuhan, melalui Injil misioneri, Alkitab, pasukan misi jangka pendek, perkongsian daripada orang asli Kristian, dan sebagainya. Kita doa supaya mereka menyingkirkan tabiat buruk yang merosakkan akhlak dan tubuh, seperti merokok, mabuk, hubungan seks yang berleluasa, dengki antara sesama, dan sebagainya. Kita doa supaya mereka mengalami perubahan hidup, mematuhi ajaran Alkitab, mulakan hidup baru yang penuh dengan berkat Tuhan.
menjauhi dosa. Kita doa untuk perkembangan kawasan pedalaman orang asli supaya keperluan seharian mereka dibekal, mereka diperlaku dengan adil, taraf hidup dapat dipertingkatkan. Kita doa untuk peningkatan taraf pendidikan orang asli, seperti bekalan internet atau cikgu untuk mengajar di kawasan pedalaman, hak mereka tidak dieksploitasi oleh kaum lain dan fikiran mereka terbuka. Kita berdoa supaya orang asli menitik beratkan pertumbuhan kerohanian, mengamal tabiat kerohanian yang sihat seperti membaca Alkitab, berdoa, bersekutuan dan saling mengasihi. Kita doa keadaan komuniti orang asli diperbaharui. Hidup baru jemaah Kristian dapat membawa pengaruh baik kepada kaum sendiri, bukan sebaliknya. Biar jemaah menjadi terang dan garam yang membawa perubahan positif kepada komuniti mereka. Mari kita memberkati orang asli di Sarawak. Semoga orang asli di Sarawak mendengar kebenaran Yesus, menyingkirkan diri dari diri yang lama, yang dirosakkan oleh hawa nafsu tipu daya, dan berbaharu dalam roh pemikiran, serta berubah kepada diri baru yang dicipta menurut teladan Allah, dalam perbenaran dan kesucian sejati, dan menghadapkan diri kepada Tuhan sebagai jemaah yang mulia, tanpa cela atau kerut, tetapi suci dan tidak bercela. Semoga Tuhan memberkati kaum asli di Sarawak, menjadi kaum yang kuat dan beriman hanya kepada Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita akan menutupi sesi ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencubaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati semua. Shalom.